Okey, cerita ni datangnya daripada Abdul Karim Bunyamin. Kisah ni bertajuk Rambutnya Panjang Mencecah Jalan. Assalamualaikum, Bang Karim. Saya nak minta jasa baik abang ni, kata Malik dengan wajah gelisah seraya menghulurkan tangan bersalam dengan saya ketika kami bertembung di hadapan kedai runcit berdekatan rumah saya. Malik adalah kawan saya. Kami sama-sama bekerja sebagai pemandu van jenazah di sebuah masjid di Perak. Nak minta tolong apa pula ni, Malik? Balas saya kehairanan. Begini bang, Malik kemudiannya meneruskan bicara dengan panjang lebar. Saya mendengarnya dengan penuh tekun dan sesekali mengangguk-angguk tanda faham lah. Setelah berpuas hati dengan apa yang ingin disampaikan, Malik terus meminta diri untuk pulang. Saya terkebil-kebil sendirian sambil fikiran melayang memikirkan permintaannya. Boleh faham tak ya? Sebenarnya saya memang tak kisah jika ada sesiapa yang memerlukan pertolongan. Tapi permintaan Malik agar saya menghantar jenazah ke Pengkalan Hulu, Perak pada malam itu membuatkan saya berfikir dua kali. Si mati tu adalah kawan sekerja Malik. Saya bukannya bermaksud hendak mengelak, tetapi sebenarnya saya ada urusan lain yang perlu dibereskan. Sampai saja di rumah, sekali lagi Malik menelefon saya, inginkan kata-kata putus. Macam mana bang? Boleh tak? Saya dah tanya orang lain tapi semua tak free. Sekarang ni harapan saya pada abang seorang aja, sebab keluarga arwah nak kebumikan jenazah malam ni juga. Jelas Malik dengan penuh harapan. Okeylah, kau siapkan apa yang patut. Sekejap lagi aku sampai, jawab saya yang sebenarnya ketika itu sudah tidak punya pilihan lain. Kasihan pula saya pada Malik dan keluarga arwah. Saya terus memberitahu isteri tentang tugas baru yang perlu saya laksanakan sebentar lagi. Setelah mengemas apa yang patut, saya menghidupkan enjin motosikal dan terus menuju ke Hospital Besar Ipoh, tempat jenazah berada. Pukul 7.30 malam. Saya memandu meninggalkan Hospital Besar Ipoh sambil ditemani oleh Malik. Lalu lintas ketika itu agak sesak, memandangkan masih ramai yang baru pulang bekerja. Saya memandu dengan penuh berhati-hati sambil melayan celoteh DJ radio di kenderaan. Malik pula sedang kusyuk bermain video game di telefon bimbitnya. Selepas menunaikan solat maghrib di hentian rehat Sungai Perak, saya kembali meneruskan perjalanan. Saya menyusuri simpang masuk ke Kuala Kangsar, memandangkan itu adalah jalan yang paling mudah untuk sampai dengan cepat ke rumah arwah di Pengkalan Hulu. Okey. Susah juga kalau kita sorang-sorang tinggal kat bandar besar ni ya, Malik. Bila terjadi perkara macam ni, tak ada sesiapa yang boleh kita harapkan, kata saya memulakan perbualan. Yalah, nasib baik saya ni kawan sekerja arwah. Sedikit sebanyak boleh juga tolong mana yang termampu. Lagipun adik-beradik arwah ni semuanya berterabur. Kesian Ada yang kerja di Johor Bahru, ada yang kerja di Pahang, ada yang kerja di Kelantan. Nak tunggu diorang datang untuk uruskan, memang tak sempat lah, balas Malik. Tak apalah, janji kita tolong mana yang termampu. Selebihnya kita serahkan pada keluarga arwah. Tapi apa puncanya arwah ni meninggal, Malik? Dia sakit ke? Sambung saya inginkan kepastian. Okey. Entahlah bang, saya pun tak pasti kenapa. Tapi setahu saya arwah ni sihat walafiat. Kemarin elok je saya keluar minum dengan dia. Tup-tup pagi tadi dia pengsan masa nak pergi kerja dan terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun pelik, jawab Malik panjang lebar. Dah bahagian dia macam tu,
kan. Sekurang-kurangnya dia pergi tak menyusahkan sesiapa. Kalau dia sakit duduk kat hospital bertahun, lagilah susah. Kalau dia sakit duduk kat hospital, susahlah kan. Tak pasal-pasal keluarganya kena datang juga. Kata saya lagi, betul tu bang, dah tertulis macam tu. Kita ni tak tahu pula macam mana. Harap-harap biarlah mati beriman dan tak menyusahkan orang ya bang. Dan yang pasti jangan mati kat kelab dangdut pula, sudahlah. Sampuk Malik lagi sambil ketawa terkekeh-kekeh. Hilai ketawa kami memecah keheningan malam. Itulah untungnya jika berteman ketika memandu jauh begini. Rasa bosan dan mengantuk pasti hilang sebab pelbagai topik boleh keluar. Lebih-lebih lagi yang menggelikan hati. Saya mula memperlahankan pemanduan sebaik melalui kawasan kampung. Suasana jalan ketika itu agak gelap. Maklumlah, lampu jalan raya pun hanya kelihatan sebatu satu. Saya tak mahu mengambil risiko memandu laju kerana dalam keadaan gelap begini, macam-macam perkara boleh berlaku. Silap hari bulan, ada ternakan melintas ataupun bertembung dengan kenderaan yang tidak berlampu. Tak pasal-pasal jadi perkara lain pula. Perbualan kami kemudian terhenti apabila masing-masing asyik melayan perasaan sendiri. Beberapa ketika kemudian, saya mengeling ke arah Malik. Lah, dah berkeruh. Mudah sangat sahabat saya ini melelapkan mata. Saya tersenyum sendiri. Okeylah, tak apalah. Sekarang ni kasih dia peluang dulu. Nanti masa balik giliran dia pula memandu. Waktu tu bolehlah saya pula yang tidur. Dung. Alamak. Bunyi. Tiba-tiba kenderaan kedengaran dentuman kuat dari dalam van. Malik yang sedang tidur bingkas bangun sambil anak matanya memandang tepat ke arah saya. Bunyi apa tu bang? Abang ada langgar apa-apa ke? Soalnya terperanjat. Ish, tak ada pula aku langgar apa-apa. Tapi rasanya bunyi tu dari arah belakang. Cuba kau pergi intai kejap. Kod-kod penutup keranda tu tercabut ke? Arah saya padanya. Saya tak beranilah bang. Kita cek sama-sama lah. Jawab Malik sedikit kecut sambil matanya liar memandang sekeliling. Saya bahu jalan. Saya terus ke belakang dan membuka boot van. Alamak, ada semut pula. Okey Memang betul tekan saya. Bunyi dentuman kuat tadi sebenarnya berpunca dari penutup keranda yang sudah tercampak ke lantai. Tapi saya terkedu seketika. Amat menghairankan bagaimana penutup sebesar itu boleh tercabut sedangkan saya tidak terlanggar lubang ataupun sebarang objek. Tak tahu. Malik memandang saya dengan penuh tanda tanya. Tanpa banyak bicara, saya terus masuk untuk membetulkan keranda kepada keadaan asal. Sampai di situ, saya beristighfar panjang. Astaghfirullahalazim. Berderau darah saya apabila melihat keadaan jenazah. Kain kafan yang menutupi mukanya terselak sehingga menampakkan sebahagian wajah. Wow. Matanya pula seolah-olah merenung tepat ke arah saya. Saya jadi tak keruan. Cepat-cepat saya tutup keranda tersebut sehingga kan tak sempat untuk saya betulkan kafan di mukanya tu. Dia tak tutup tu. Saya memandu dalam keadaan yang cukup tak selesa. Sesekali bayangan wajah jenazah tadi menerpa fikiran. Otak saya mula ligat memikirkan perkara yang bukan-bukan. Saya perasan Malik juga menyedari perubahan yang ketara di wajah saya. Namun saya cuba berlagak seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dum! Sekali lagi saya dikejutkan dengan bunyi dentuman kuat
dari arah belakang. Saya dan Malik saling berpandangan. Malik segera memberi isyarat supaya meneruskan perjalanan. Bang, jangan pedulilah bang, teruskan perjalanan. Kali ini kami sepakat agar tidak berhenti. Teruskan perjalanan. Biarlah apa nak jadi sekalipun pada jenazah dan keranda di belakang. Nanti sebelum sampai di rumah arwah, barulah kami betulkan. Saya mula memecut laju, meninggalkan Pekan Greek. Jika tadi saya amat berhati-hati, tapi kini tidak lagi. Saya dah tak ambil peduli tentang jenazah yang ada di belakang kerana perasaan takut mula menguasai diri. Hasrat saya cuma satu, iaitu ingin cepat sampai ke destinasi. Dan tiba-tiba, dum, 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 kedengaran bunyi dentuman kuat dari arah belakang. Kali ini bunyinya berulang kali sehingga kan membingitkan telinga. Bunyi ketukan tu makin kuat dan bertalu-talu. Saya bertambah panik, seolah-olah jantung disertap keluar dari tubuh. Takut tu. Malik sudah berpeluh ketakutan. Aku yang bercerita ni pun berpeluh, tahu tak? Apa yang perlu kami buat? Kepala saya ligat memikirkannya. Saya tidak boleh biarkan benda itu terus mengganggu kami. Saya kena buat sesuatu. Tapi apa dia? Saya terus buntu. Hinggalah akhirnya saya terfikir sesuatu. Saya cari sedikit kekuatan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya melaungkan azan dengan sekuat-kuat hati. Selepas azan dilaungkan, keadaan kembali tenang. Bunyi dentuman tadi hingar-bingar hilang sekelip mata. Saya beristighfar, astagfirullahalazim, beberapa kali walaupun perasaan takut masih menghantui diri. Saya tak tahu berapa jauh lagi destinasi yang harus dituju. Namun, saya berdoa supaya cepat sampai, supaya kejadian menakutkan ini boleh berakhir. Van dipecut selaju mungkin dan saya perasan setiap kali ada kenderaan yang memotong kenderaan kami, pasti mereka membunyikan horn berkali-kali. Setiap kali kenderaan yang lalu, pon, pon, pon. Saya terfikir, adakah saya memandu terlalu laju sehingga mengganggu pemandu-pemandu lain? Lantas saya memperlahankan sedikit kelajuan. Namun, situasi yang sama tetap berlaku. Setiap kenderaan yang memotong pastinya membunyikan horn bertalu-talu, seolah-olah memberi isyarat tentang sesuatu yang berlaku. Kami tidak pedulikannya. Kejadian tadi menyebabkan kami tidak sanggup berhenti untuk memeriksa kenderaan atau keadaan keranda di bahagian belakang. Setelah hampir 5 jam bergelut dengan perasaan takut dan setelah bertalu-talu dihorn oleh kenderaan yang memotong, akhirnya kami sampai juga di kampung arwah. Saya memberhentikan kenderaan di simpang jalan masuk ke rumahnya. Bila kami buka pintu belakang, saya lihat keranda dan jenazah sudah tunggang langgang. Tak dapat nak bayangkan macam mana keadaan jenazah tu ya. Kami masuk dan membetulkan kembali keadaan keranda serta jenazah tadi. Harap-harap lepas ni tak berlaku lagi perkara-perkara aneh macam tadi, kata saya perlahan. InsyaAllah bang, seumur hidup tak pernah saya alami perkara macam ni. Saya pun tak tahu apa yang Allah nak tunjukkan pada kita sebenarnya, balas Malik dengan wajah yang masih pucat menunggu ketakutan. Ketika saya menutup bonet kenderaan, tiba-tiba sebuah kereta berhenti ke arah kami. Assalamualaikum. Kenapa bang? Van ada masalah ke? Tanya seorang pemuda sambil menurunkan tingkap keretanya. Tak ada apa-apa masalah. Saja je berhenti kejap sebab nak kemaskan barang-barang arwah ni. Rumah keluarganya pun kat depan tu aja. Balas saya, cuba menyembunyikan perkara yang sebenar. Oh, ya ke? Sebenarnya ada perkara saya nak beritahu abang ni, kata pemuda tersebut.
"Perkara apa yang Encik nak beritahu ni?" tanya saya dengan perasaan cuak. "Sebenarnya, masa kereta saya kat belakang van abang tadi, saya nampak ada rambut panjang keluar di celah pintu belakang. Maksudnya di celah pintu belakang van, ya. Sampai boleh cecah jalan raya panjangnya tu," katanya dengan suara sedikit gemetar. Saya dan Malik tergamar. Lidah kami keluh tanpa sepatah kata. Saya lihat muka Malik serta mata bertukar pucat. Patutlah setiap kenderaan yang memotong van kami membunyikan horn. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mereka lihat. Selepas selesai urusan menghantar jenazah ke rumah keluarga arwah, kami terus pulang ke Ipoh. Tidak banyak yang kami bualkan ketika dalam kenderaan. Niat saya yang kononnya ingin tidur terus terbantut. Kalau dah jadi macam tu kan, mana nak tidur? Bermacam-macam andaian berlega di fikiran kami. Mungkin ada rahsia arwah yang kami tidak tahulah. Itulah cerita yang pertama. Okey? Cerita ni macam tergantung kan. Tapi itulah yang nak disampaikan tadi sebenarnya.